رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, yang dikasihi saudara pengurusi majlis, mantan pimpinan pada Syurah. Seterusnya yang berusaha pegawai pelajar Kelantan Musim Al-Fadhil Ustaz Cik Khairul Effendi bin Cik Kamaruzaman. Seterusnya yang berusaha Ustaz Muhammad Haizat bin Muhammad Rashid. Yang dipertua keluarga pelajar-pelajar Kelantan Musim. Yang berusaha juga Al-Fadhilah Ustazah Nur Syafilzah binti Abdul Ghani, Ketua Hal Ehwal Wanita Islam keluarga pelajar-pelajar Kelantan Musim. Seterusnya yang diraikan juga para ahli jawatan kuasa tertinggi KPKM, ahli jawatan kuasa heavy KPKM, dan yang diraikan lagi dicintai oleh Nabi SAW, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua sihat ada tea. Baik. Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ni, pagi yang barakah ni, dapat sama-sama kita berhimpun di dalam majlis ilmu, yang mana majlis yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Tempat berhimpunnya para malaikat, maka berhimpun juga kita di situ. Jadi satu majlis yang besar, majlis yang mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kita ni yang telah lepas siri dia panggil daurah kelas yang pertama dah. Lepas tu ada juga daurah yang kedua, dan ni yang terakhir sekali lah insya-Allah untuk siri yang pertama ni, yang dianjurkan oleh keluarga pelajar-pelajar Kelantan Musim. Jadi alhamdulillah lah, syabas kepada sahabiah semua yang masih istiqamah sampai ke hujungnya. Walaupun kita tahu dalam fatrah sekarang ni, lepas daripada imtihan, dia panggil banyak penyusunan fardiyah kita fardi yang kita nak susun, baik dari sudut komitmen peribadinya, komitmen dengan ahli baitnya, komitmen dengan keluarga, kadang-kadang kena video call Tapi alhamdulillah dalam masa yang sama kita dapat sama-sama lagi kita berhimpun untuk memberikan sepenuhnya kepada ilmu agama ni. Sebab ilmu ni dia satu benda yang besar, satu benda yang mulia, satu benda yang kita kena cari. Dia tidak akan mari dengan sendiri. Sebab keedahnya mudah ya. Ilmu ni ada pepatah sebut al-ilmu la yu'tika ba'dahu. Maksudnya ilmu ni dia tak akan bagi kepada kita ni sebahagian daripada ilmu tersebut. Hatta sehingga mana yu'tihu kullaka, sehingga mana kita memberikan kepada dia ni semua yang kita ada. Itu dia. Baru kita dapat hakikat ilmu yang sebenar. Jadi apa yang kita perlu bagi kepada ilmu, dia sudut masa kita kena korbankan dah. Pagi ni sedap tidur kan? Pagi sedap tidur. Jadi pagi ni kita korbankan masa kita, tenaga kita lagi nak mari kalau ni sahabat-sahabat ni. Daripada bakar mana ni? Johor. Subhanallah. Ahlan. Jadi mari daripada jauh lah tidak sahabat kita. Yang ada duduk di Wisma, baik di Wisma dan sebagainya, semata-mata nak menuntut ilmu agama ni,
maka insya-Allah adanya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang majlis ini. Insya-Allah. Berbalik kepada kitab kita ni, dia secara daurah. Daurah ni, konsep daurah ni dia mudah harap sampai dia. Konsep daurah ni dia baca sepitah lagi, dia panggil tasawur awal. Gambaran yang pertama. Lepas pada sahabat-sahabat semua daurah, mungkin boleh talaki sikit-sikit. Bagi dakik betul-betul ilmu furu'-furu' ilmu. Tapi tak ada masalah, ni nak bagi dulu. Mungkin sahabat-sahabat pernah dengar dah sewaktu belajar dulu di sekolah ni. Anak cakap Kelantan ni faham ke? Tak ada. Kena anak cakap KL. Boleh dah, insya-Allah sikit-sikit. Jadi perkara ni dia panggil apa dia? Benda yang kita pernah tahu dah. Mungkin kita pernah tahu dah berkenaan dengan sujud sahwi. Cuma kita nak flashback balik, nak muzakarah balik. Jadi kalau ada apa-apa kesalahan apa dia, boleh bagi tahu lah, nak sama-sama kita bincang. Insya-Allah. Jadi pertamanya kita ikhlaskan niat dulu lah. Mudah-mudahan ilmu ni dapat membantu diri kita sendiri dan juga masyarakat kita. Niat nak sampaikan, insya-Allah. Bila kita niat nak sampaikan kepada orang lain, Allah Ta'ala bagi kefahaman tu lebih benar. InsyaAllah. Di samping kita kena amal lah. Sebab ilmu ni, kalau kita beramal dalam sesuatu ilmu tanpa kita tahu lagu mana nak beramal, macam mana nak beramal, maka ilmu tadi tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Bantan Sobat dia sebut, apa dia sebut dia sebut apa? Al-ilmu, mana boleh ingat. Dia sebut dalam Bantan Sobat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'lamu, dan wa kullu man, di antara sesiapa dan sesiapa yang bi ghairi ilmi ya'lamu, dengan ketiadaan ilmu tapi dia nak beramal, maka a'maluhu mardudatun la tuqbal. Biasa dengar dia. Maka amalan dia tadi tu tidak diterima lagi, ditolak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita nak masuk dalam pekerjaan, lagi-lagi dalam perkara ibadah ni, tapi kita tak tahu. Hatta kalau kita nak tahu benda dunia pun kita kena belajar dulu dah. Kita nak masuk dalam bab dunia pun kita belajar dulu. Tapi ni benda yang berkaitan dengan agama Allah, maka lebih-lebih lagi lah kita kena tahu ni. Barulah betul cara untuk kita buat ni. Sebab ilmu fiqh ni dia berlainan dengan ilmu tasawuf, ilmu tauhid dan sebagainya. Ilmu fiqh ni satu ilmu yang mana kita nak amal tu, kita nak faham tu payah. Ni ilmu fiqh. Tapi nak amal dia mudah lah. Belajar ni bertahun-tahun belajar nak boleh faham semaya Jumaat tu lagu mana hakikat semaya Jumaat. Tapi bila kita dah faham, mudah nak beramal betul tak? Ini dipanggil ilmu fiqh. Tapi ilmu tasawuf, ilmu bab keimanan, bab hati ni, nak jaga hati ni, ilmu ni kecek mudah dah. Tubik lepas ni mulut ni mudah saja. Nak bincang mudah, tapi nak amalnya susah. Nak amalnya susah. Jadi mudah-mudahan berkat kita duduk dalam ramai-ramai ni, Allah Ta'ala himpunkan kita. Mudah-mudahan ada wali kita, orang yang soleh lah, sahabat kita. Jadi kita tergolong dari golongan orang yang soleh juga, insya-Allah. Jadi kita masuk kepada kitab kita ni. Kitab ni yang diberi nama Ahkamus Sujud Sahwi, iaitu hukum-hukum berkenaan dengan sujud sahwi ala mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i lah rahimahullahu ta'ala. Dikarang oleh Al-Allamah Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Khatib. Jadi musannif kita ni dia seorang yang alim lah. Jadi dia himpunkan satu khulasah ataupun ringkasan bagi hukum-hukum yang ada dalam sujud sahwi. Dalam sujud sahwi. Siapa dia pernah buat sujud sahwi? Cuba kat tanya. Pernah buat? Pernah belakang lah. Bani kita demo sikit-sikit boleh ke? Jangan tidur lah, takut jadi bersujud tilawah banyak. Baik. Jadi dalam masalah bab hukum fiqh ni, dia himpunkan beberapa bab
yang sunat untuk kita lakukan sujud sahwi. Apabila kita contohnya kita tertinggal kunut ke, sunat-sunat yang abad deh. Nanti kita bahas satu-satu insya-Allah. Dan juga dia himpunkan segala permasalahan ketika dalam solat. Ada juga disebut dalam kitab masalah-masalah yang berlaku lah. Bukan sahaja sebut masalah, tapi musannif mari pula cara untuk kita mengatasi masalah tersebut. Ada dia panggil rukhsah. Ada lagu mana cara yang terbaik untuk kita nak buat. Dan dihimpunkan juga kaedah-kaedah situasi-situasi apabila perbuatan kita tadi itu menyebabkan membatalkan solat. Ini pentinglah. Kadang-kadang kita ni was-was lah kan. Kita was-was batal tak solat kita. Tapi bagi orang yang mungkin yang pernah mengaji dah, dia jadi was-was. Tapi bagi orang yang tak mengaji, maka dia tak tahu. Dia jadi alat tu gitu kan. Batal tak batal tak tahu. Dia tak ada masalah. InsyaAllah kita akan bahas lah. InsyaAllah. Baik. Boleh bagi muka surat yang kedua. Ada dalam nuskah ni lah. Surat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Faidatun. Mari faedah hasilul ahkami sujudis sahwi. Hasil ataupun khulasah lah, kita katakan khulasah kepada hukum-hukum sujud sahwi. Jadi khulasah kepada hukum sujud sahwi ini ada sebab-sebab dia. Berapa? Asbabuhu arba'atun. Ada 4 sebab. Tengok. Yang pertama apa dia? Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis solati. Kita meninggalkan ba'din min ab'adis solati. Kita meninggalkan satu sunat ab'ad daripada sunat-sunat ab'ad dalam solat. Tahu dia sunat-sunat ab'ad dia. Tak apa, nanti kita akan bagi perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan sunat ab'ad tadi. Jadi dia tinggal satu sahaja. Ataupun au ba'dil ba'du. Ada au ba'dil ba'di walau harfan. Ataupun dia meninggalkan sebahagian daripada rukun arba'ah tadi, sunat arba'ah tadi ya. Dia meninggalkan sebahagian sahaja. Walau harfan, walaupun satu huruf. Contohnya sunat arba'ah apa dia? Contoh kita katakan kunut lah. Kunut bacaan kunut tadi tu merupakan sunat arba'ah. Maka kalau dia tinggal kunut, maka sunat bagi dia tu sujud sahwi. Jadi hukum sujud sahwi ni sunat sahajalah. Dia ada muwafaqah pada buat, muwafaqah pada tinggal. Nanti kita akan bincang. Boleh pada buat. Kalau ni situasi apabila kita mengikut imam lah. Kalau kita solat sembahyang fardi tak ada masalah. Jadi ni situasi yang pertama. Musannif bagi. Dia meninggalkan satu rukun ab'ad ataupun dia meninggalkan sebahagian daripada rukun sunat ab'ad tadi. Contohnya dia meninggalkan tadi kita sebut rukun lafaz ab'ad ni, sunat ab'ad ni kunut kan. Jadi dia meninggalkan sebahagian ni, maksudnya contohnya lafaz warid yang ada dalam kunut tadi. Faham tak? Lafaz-lafaz yang warid yang kita kena sebut tapi kita tak sebut, maka dikira sama juga, kena sujud sahwi juga. Disunatkan untuk sujud sahwi. Boleh? Itu yang pertama. Tak apa, nanti dia akan ada perbahasan-perbahasan ya. Asani, yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu, iaitu fi'lu, kita mengerjakan ma yubtilu amduhu, perkara yang membatalkan pada sengajanya. Amduhu fi'lu tu lah, pada sengajanya perbuatan kita tadi tu. Maksudnya kita buat tu, kita mengerjakan, menyebabkan perkara tu batal tu dengan sengaja. Wala yubtilu sahwuhu, tetapi tidak membatalkan pada lupanya. Tidak membatalkan pada kalau kita terlupa. Tadi kita sengaja maka batal. Idza fa'aluhu sahwan, jika dilakukan dengan sengaja. Nampak tak? Contohnya apa dia? Perkara yang mana kita buat dengan sengaja maka membatalkan solat. Tapi kalau kita tak sengaja tak batal solat. Apa dia contoh? Ada nak jawab? Biasa ni, biasa kita pernah buat dah. Pernah buat. Contohnya kita menambah
rukun fi'li dah dalam solat kita. Kita sujud, ada tak? Kita sujud, Allahu Akbar sujud tu. Tiba-tiba kita pun bangun. Bangun duduk antara dua sujud. Masa kita duduk antara dua sujud tu kita kita main fikir sebab tadi masa sujud tadi lama sangat kita sujud kan. Jadi antara dua sujud tu tadi kita dah sujud ke belum? Dah. Ni sujud yang keberapa ni? Kita ni sujud yang kedua dah ni. Faham tak? Jadi kita pun tambah pula sujud yang ketiga. Sedangkan kita dah sujud dua kali dah. Tak, kita sujud, duduk antara dua sujud, kita sujud pula. Sujud yang kedua tu kita pun bangun duduk antara dua sujud lagi. Sujud tak kita ada. Tak sujud lagi. Apa itu kita pun tambah sujud. Tak. Jadi perbuatan tadi tu dipanggil perbuatan tambahan. Kalau sengaja maka membatalkan solat. Boleh? Kalau tak sengaja tak batal solat lah. Tapi disunatkan untuk sujud sahwi. Nampak dah? Jelas dah. Dia mudah dah, perbincangan ni mudah dah. Itu situasi yang pertama. Ada juga perkara yang mana kita sengaja ataupun tak sengaja tetap batal solat. Kita sengaja buat ke ataupun kita tak sengaja buat tetap batal solat. Contoh dia panggil al-kalamul kathir. Kita bercakap dengan jumlah yang banyak dalam solat. Kita sengaja ke ataupun kita tak sengaja tetap batal solat kita. Itu situasi yang kedua. Dan situasi yang ketiga, kita sengaja ataupun kita tak sengaja ke dalam solat tetap tak batal solat. Apa dia? Siapa dia? Anak nak bagi coklat. Apa dia? Kita sengaja ke ataupun kita tak sengaja melakukan rukun perbuatan tersebut tapi tak membatalkan solat. Tu Syekh dah buat isyarat tu kan. Kita jawab tapi dia buat isyarat. Dia isyarat kan dia jawab garu. Jadi perbuatan garu dalam solat tadi tu membatalkan tak solat pada anggota yang kecil. Sengaja ke tak perbuatan tadi? Sengaja. Betul tak? Jadi tidak membatalkan solat. Boleh jelas. Apa kita bagi tasawur, gambaran umum. Nanti kita bahas satu-satu. Seterusnya, wathalithu, yang ketiga, naqlu matlubin qawliyin ila ghairi mahalli. Ini kita memindahkan bacaan yang dituntut dalam solat. Matlubin qawliyin ni, bacaan-bacaan yang dituntut dalam solat ni ila ghairi mahalli, kepada tempat yang lain. Walau amdan, walaupun dengan sengaja. Sedap perbahasan ini insya-Allah. Okey, boleh Yang keempat, ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'lin ma'a ihtimali ziyadati. Iaitu kita melakukan rukun fi'li tu ma'a ihtimali, dalam keadaan kita ni ada kemungkinan ihtimal dari dua baina az-ziyadati, penambahan. Maksudnya kita ni boleh jadi kita buat dah macam kita sebut tadi lah. Boleh tak? Contoh pada sujud tadi tu kita sebut tadi kan. Maksudnya dia ada ni dah sujud ke belum? Maka pada rukun fi'li tapi boleh jadi ihtimal perkara sujud yang kedua tadi tu dia panggil sujud yang ziyadah, sujud yang ditambah. Boleh. Yang ni dihimpunkan oleh musannif 4 perbahasan yang utama. Nampak Dia himpunkan dulu, dia bagi kepada kita tasawur gambaran awal perbahasan, maka perbahasan kita nanti dia tidak terkeluar daripada konteks 4 perkara tersebut. Dia panggil min babi bizikri ijma' thumma barulah dia tafsir, summa tafsir. Dia panggil bab yang mana kita sebut dulu secara ijmal. Musannif sebut dulu secara ijmal, baru lepas pada itu baru dia akan ada perbahasan tafsir tu. Tafsilu kulli. La ala sawat tu kulli dah. Bukan kullu tu. Tafsilu kulli sababin ma'a syarhihi bima amkana. Maka huraian setiap bab daripada sebab-sebab tadi tu akan disyarahkan dia panggil ma'asyarhihi, akan disyarahkan dengan syarahnya bima amkana, dengan apa yang mampu yang Allah Taala bukakan kepada musannif kita ni.
Ni dia panggil tawaduk musannif kita lah. Dah. Walaupun tulis kitab besar-besar, dah sekarang kitab banyak berjilid-jilid, tapi masih lagi dia panggil gunakan gaya bahasa yang merendah diri. Jadi insya-Allah boleh muka surat sebelum. Okey, kita pergi kepada perbahasan yang pertama. Pertama, al-awwalu tarku ba'di min ab'adi sholati au ba'dihi walau harfan. Kita sebut dah tadi, iaitu dia ni meninggalkan satu sunat ab'ad daripada sunat-sunat ab'ad dalam solat tu, au ba'dihi, ataupun sebahagian daripada sunat ab'ad tadi tu, walaupun harfan, walau harfan. Pertama sekali musannif mari tarku tasyahudil awal. Dia panggil kita meninggalkan tasyahud awal tu. Tahiyat lah, kalau Kelantan panggil tahiyat lah. Sebab apa ambil tahiyat tu, at-tahiyat tu ni, dia panggil tahiyat. Ataupun tasyahud awal lah, bahasa biasa ni. Ini perbahasan yang pertama kita. Faman taraka tasyahuda awal masalan, iaitu maka orang yang mana meninggalkan tasyahud awal ni sebagai contohnya, fadzakarahu ba'da wusulihi lil qiyami, iaitu dia meninggalkan tasyahud awal, maka dia pun teringat, fadzakarahu ba'da wusuli lil qiyami, dia teringat perbuatan yang dia tinggal tadi tu setelah mana wusuli lil qiyami, dia telah sampai pada hak qada berdiri, pada hak qiyam tu lah, pada hak qada berdiri tadi tu. La yu'udu ilaihi, maka tidak boleh kembali kepadanya. Kepadanya apa? Kepadanya duduk tasyahud awal tadi tu. Faham? Contoh, siapa dia boleh ada yang muah? So, nanti boleh ke? Contoh, dia semayang semayang, daripada sujud nak naik kepada rakaat yang ke 3. Dia duduk pada rakaat yang kedua. Rakaat kedua ni semayang isya, kita kata semayang solat isyak lah. Dia sebenarnya dia ada tasyahud awal, betul tak? Jadi dia terus bangun daripada sujud tadi tu, terus dia bangun. Sehingga mana? Ba'dal wusuli lil qiyam, sehingga sampai pada hak qada qiyam. Maka tidak boleh untuk dia kembali duduk semula. Perkara ni berlaku ke tak? Berlaku, betul tak? Kadang-kadang kalau kita jadi imam lagi lah, belakang subhanallah, subhanallah, akhirnya menari dah jadi imam. Yang ni bila kita belajar ni, kita kena praktik betul-betul. Mana situasi yang mana kita tak boleh turun, haram kita turun. Ada juga situasi yang mana disunatkan untuk perlu untuk, wajib untuk kita turun. Dan kita tak turun tadi tu kena sertakan dengan sujud sahwi tadi. Jadi situasi yang pertama, apabila seseorang itu tertinggal sujud tasyahud awal ni, lepas tu dia ingat semasa mana dia tu qiyam dah. Duduk berdiri dah, maka tidak boleh dia kembali. Boleh. Famata ada ilaihi, maka bila mana kalau dia kembali pula lagu mana? Kalau dia turun pula sujud, maka ada beberapa situasi yang musannif letak. Cuma tadi sebab apa dia tidak boleh kembali tadi tu kepada tu? Sebab dia telah berpindah kepada rukun yang wajib, perbuatan yang wajib. Maka tidak boleh dia kembali kepada perkara yang sunat. Tadi tu tasyahud awal tadi tu sunat ke wajib? Dia panggil sunat. Sunat ab'ad sahaja kita lakukan. Jadi kita dah berpindah dah daripada sujud kepada qiyam. Jadi qiyam tadi tu perkara yang wajib dah. Jadi tidak boleh kita nak turun balik. Itu ailah dia lah. Jadi situasi yang pertama musannif bagi, cuma situasi ni masih lagi dalam konteks dia ni sampai kepada qiyam. Boleh? Dia bangun daripada sujud pergi kepada qiyam. Pertama, bila dia nak turun balik tu, dia nak ada ilaihi amidan aliman, dengan keadaan dia ni sengaja, lagi dia ni tahu. Dia sengaja. Dia belajar dah. Kalau turun ni, dia bukan tahu bahawa dia tertinggal sujud
tasyahud awal tu bukan. Tetapi dia tahu bahawa perbuatan kalau dia turun tadi tu haram. Boleh? Dia tahu yang tu. Jadi dia tahu dia sengaja lagi dia tahu bitahrimihi, tu dengan haramnya perbuatan tadi, batalat solatuhu, maka batal solat dia. Jadi kita yang belajar ini kalau kita tahu dah, kita buat juga dengan sengaja, maka batal solat kita. Jangan main tera-tera lah, nak praktik benda yang batal yang ni nak praktik lagu mana situasi batal buatlah. Jangan. Itu situasi yang pertama. Jelas setakat ni? Boleh. Okey, situasi yang kedua. Au nasiyan au jahilan. Maksudnya famata ada ilaihi tu, bila mana dia qiyam, maka dia nak kembali tu dalam keadaan apa? Nasiyan au jahilan. Sama ada dia ni lupa ataupun dia ni tak tahu perbuatan jahil, dia tak tahu bahawa tak boleh untuk turun. Boleh? Fala tabtul, maka tidak batal. Fala tabtul, tak batal lah bagi orang yang nasiyan au jahilan. Jadi cuma dobit kepada jahil di sini ni bukan sahaja terhasur kepada jahil yang mana yang jauh, orang yang baru masuk Islam, ataupun orang yang jauh di sisi ulama. Kita tahu dia bila jahil ni dua dobit pertama lah. Yang pertama, dia ni baru masuk Islam, dia tak tahu. Yang kedua, dia ni jauh di sisi ulama. Maksudnya dalam konteks keluarga dia ataupun dalam kampung dia tu tak ada seorang pun yang mengajar tentang perkara tersebut. Boleh? Cuma dalam perbahasan ni bukan sahaja terhasur kepada dua perkara itu saja. Hatta kepada orang awam sekalipun maka dimaafkan juga. Dia panggil dia udzur syar'i. Udzur yang mana dimaafkan di sudut syarak lah. Sebab apa? Sebab dia termasuk daripada furuk-furuk al-masailatu ad-daqiqah. Pada perbahasan yang mana daki. Benda yang kecil-kecil. Kadang-kadang orang terlepas pandang. Betul tak? Nak setuju benda ni, betul tak? Kita tak tahu kadang-kadang perbuatan ni batal. Tapi benda-benda yang kecil-kecil ginilah kita kena ambil ihtimam. Cuma dia nak sebut walaupun kita ni orang yang dekat dah dengan situasi ulama pada di kampung kita tu ada dia orang mengajar, kita je tak pergi dah menuntut ilmu. Jadi dalam situasi lagu tu orang awam ni juga dimaafkan lah. Dimaafkan juga. Maksudnya dia dikategori sebagai orang yang jahil juga. Tidak batal solat dia. Wa yalzamuhu lil qiyamu 'inda tadhakkuri. Okey. Ini dia bagi situasi dua. Pertama orang yang nasi, orang yang lupa. Yang kedua orang yang jahil. Bagaimana situasi yang pertama dia bagi nisbah kepada orang yang lupa. Dia daripada sujud nak naik dia sebenarnya kena sujud, dia kena duduk duduk tasyahud awal, tetapi dia berdiri sehingga mana wusulil qiyam itu, pada hak qiyam tadi tu. Maka pada nisbah bagi orang yang nasi, wa yalzamuhu lil qiyam 'inda tadhakkuri, maka wajib bagi dia tadi tu berdiri ketika mana dia teringat balik. Boleh? Orang yang mana dia belajar dah cuma dia lupa. Boleh? Dia tahu perkara tu tapi baru teringat masa dia buat tu, maka wajib dia terus bangun. Tak boleh dia ni duduk lagi ni. Perbuatan anak ni anak belajar tu. Kalau boleh sebenarnya haram ni kalau anak tunggu ni. Dia boleh tinggal, tak boleh. Dia kena terus bangun dah. Sebab apa? Sebab dia telah wusulil qiyam, telah sampai pada hak qiyam. Tu inda ai an-nasi kan. Tu nisbah bagi orang yang lupa lah. Wa inda ilmihi, maka di sisi orang yang tahu pula, ilmihi apa? Ai al-jahilu, orang yang jahil. Di sisi orang yang tahu, tapi bagi orang yang jahil apa dia? Ka'anna qala lahu syakhsun. Ni bagi situasi orang yang jahil. Muslim tengok bagi gambaran. Ada seumpama berkata kepadanya seseorang, anna 'audaka haramun 'alaika. Dia kata apa dia? Sesungguhnya 'audaka haramun 'alaika. Sesungguhnya turun kembali kamu tadi itu haram kepada kamu. Tiba-tiba ada riwayat dia. Dia duduk semaya. Dia orang yang jahil, tak pernah dengar perbahasan tersebut. Dia pun Allah Akbar naik qiyam. Daripada sujud naik qiyam. Allah Akbar duduk qiyam ni. Tiba-tiba
Ada orang bagi tahu dia, dia diam dah. Dia kata, tadi tertinggal sujud sahwi, betul tak? Sujud sahwi, tertinggal tasyahud awal. Maka dia pun turun. Masa dia turun tadi tu, orang pun kata, sebab dia dah hak qiyam dah. Tiba-tiba saing dia duduk tepi dah. Dia tegur, dia kata, perbuatan membuat tadi tu haram. Naik semula. Maka bila dia dengar lagu tu tadi tu, fayalzamuhu lil qiyami fawran. Maka wajib berdiri dengan segera. Kena bangun terus kalau dia dengar. Tapi bukan kita seumpama kita khitab kepada orang luar, tidak. Maksudnya kita tahu waktu tu. Bagi orang yang baru tahu, maka dia tu kena segera bangun. Ini bagi situasi orang yang jahil. Tapi kalau dia tak ada orang yang bagi tahu dia apa semua, itu tak ada masalah. Dia kategori orang yang nasian au jahilan. Baik. Kena terus bangun. Jangan dia tunggu habis dah baca sampai habis tahiyatul mubarakah sampai habis. Awak tegur pun tak tegur pun dia macam tu lah. Tak boleh. Sebab pada ketika itu dia dah tahu dah ada takbir dah. Kita sambung lagi. Wa amma idza lam yasil ilal qiyam. Adapun sekiranya tidak sampai kepada hak berdiri. Ini situasi yang kedua. Sahabat boleh garis. Atas tadi itu situasi yang pertama. Boleh. Ini situasi yang kedua, dia ada dua permasalahan titik. Jadi situasi yang kedua tadi tu, bagi orang yang mana lam yasil ilal qiyam, tidak sampai lagi pada hak berdiri. Tadi hak berdiri, daripada sujud bangun terus berdiri. Maka ada dua permasalahan, betul tak? Pertama amidan aliman, yang kedua nasian au jahilan. Boleh hayat yang itu. Jadi kita dah bahas dah. Yang kedua ni pula, bagi orang yang mana tak sampai lagi hak berdiri. Hak qiyam yang tamamnya, dia qada dia tu kita rukuk. Qada rukuk ke bawah tu, rukuk ke bawah tu dia panggil hak tidak berdiri lagi. Jadi rukuk ke atas tu, bukan rukuk ke atas sikit lagi. Mencecah 80 gitu dah. Siapa yang nak demo saya boleh saya syurah. Ini tadi ada contoh dah. Baik. Kita semuanya. Ni daripada sujud dia. Kiblat kita pandang kiblat ni boleh dah. Hari ni yang kiblat. Kita sujud dah. Kita sujud. Kita bangun, okey. Ni hak mana? Kita bangun ni. Hak duduk lagi. Maksudnya apa? Dia panggil lam yasid ilal qiyam. Tapi hak qiyam tadi tu okey. Daripada kita sujud, kita bangun, okey, duduk sini dah. Nampak tak? Duduk sini dah tu, dia panggil hak qiyam dah. Maka tak boleh dah kita nak turun balik. Tapi kalau kita baru bangun dah, duduk sini lagi, maka kena segera turun dah. Boleh. Masa tu perbuatan tu masih lagi tidak haram. Nampak ni? Cuma tu dia panggil takdir sahajalah, takdir. Boleh? Bukan jangan hubung dengan pembaris pula dah. 90 darjah ke atas, 90 darjah ke bawah. Jadi 90 darjah ke atas itu adalah hak qiyam, ke bawah tu hak duduk. Jangan. Maksudnya takdirnya begitu. 90 lah ke atas. Maksudnya nak sampai kepada hak qiyam. Bila sampai sini, terus tak boleh dah. Sebab perkara tadi itu sunat abad sahaja, tak perlu turun dah. Boleh? Kalau kita turun juga dengan keadaan kita tahu, maka haram. Tapi ini kita baru nak bangun je, tak sampai lagi hak rukuk. Maka baru nak bangun, boleh lagi duduk. Mudah sahaja sahabat. Baik. Wa amma idza lam yasil ilal qiyami fayajuzu lahu ruku'i ruju'u. Maka dibolehkan untuk kita kembali. Tadi kita buat tadi contoh. Walakin, tapi ada tetapi dia lah. Tetapi apa dia? Yang pertama, in qama amdan. Sekiranya kalau dia tu berdiri tu dengan sengaja. Ni situasi, bukan situasi yang pertama dah. Situasi yang kedua maksudnya tak sampai pada hak qiyam lagi. Dia sujud, dia pun berdiri. Dia tahu dah, ada tasyahud awal ni. Iyalah, bangun juga. Faham tak? Ni situasi yang mana dia amdan. La yajuzu lahul audu. Maka tidak boleh bagi dia ini untuk kembali. Nampak tak ulama kata? Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dia tahu. Idza kana lil qiyami aqrabu minhu lil qu'ud. Nampak?
Jadi bagi orang yang mana dia berdiri dengan sengaja, tidak boleh untuk dia kembali. Idza kana lil qiyami aqrabu minhu lil qu'ud, sekiranya adalah berdiri dia tadi tu lebih dekat dah, aqrabu minhu lil qu'ud, lebih dekat kepada dia duduk. Nampak? Dia nak bangun dekat yang mana? Sebab dia tak duduk lagi. Maka dekatnya dengan hak duduk, maka dibolehkan lagi. Dibolehkan. Tapi dia sengajalah, ni situasi yang sengaja. Idza kana lil qiyami aqrabu min qu'ud, sekiranya adalah berdiri itu lebih dekat daripada hak duduk, fa in ada amidan aliman. Dan sekiranya kalau dia kembali juga dengan keadaan apa dia? Amidan aliman. Dia disengaja lagi, dia tahu perbuatan dia tadi tu dia sengaja dia tinggalkan, maka batalah, tetap batal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua pula, dalam peribahasa idza lam yasil lil qiyam ni, dia boleh nak rujuk, nak duduk, tetapi wa amma in qama nasiyan. Adapun kalau dia ni bangun dalam keadaan dia ni lupa. Dia bangun dengan keadaan yang dia ni lupa, fayajuzulahul audu. Fayajuzulahul audu, maka dibolehkan untuk dia ni kembali duduk. Ini bagi orang yang lupa tak ada masalah. Malam yasilil qiyami kama taqaddam, sebagaimana tak sampai kepada hak berdirilah lil qiyami kama taqaddam, seperti mana yang telah terdahulu tadi. Baik. Wa yasannu lahu sujudus sahwi, maka disunatkan bagi dia ni untuk sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dia lupa tadi tu lah. Wa amma in kana nasiyan, dia kena, bila orang ni, baik, orang ni dia ni lupa, maka dia ni kena kembali kepada tasyahud awal tadi tu. Boleh sebagaimana tak sampai kepada hak berdiri. Tapi bila perbuatan dia kembali tadi tu, disunatkan kepada dia ni untuk sujud sahwi. Nampak? Insara ilal qiyami aqrab. Perbuatan mana yang disunatkan untuk sujud sahwi tu? Apabila perbuatan tadi tu jika terjadi kepada berdiri itu lebih dekat, barulah disunatkan untuk sujud sahwi. Contoh, maksudnya yang mana yang kena sujud sahwi? Yang perbahasan atas ke perbahasan bawah? Perbahasan yang atas boleh. Yang atas tadi tu kena sujud sahwi. Perbuatan yang bawah tak apa, dia sebab dia ni dia masih lagi hak yang mana bukan hak qiyam. Jadi dia boleh lagi duduk dan baca tasyahud awal. Nampak? Kalau situasi yang kedua, dia telah sampai wusulil lil qiyam pada hak qiyam, maka dia disunatkan untuk sujud sahwi. Insara ilal qiyamil aqrab. Bikhilafi ma idza kana ila al-qu'udin aqrab. Maka bersalahanlah dengan kalau apabila dia sedar, dia sedar tu kepada duduk tu lebih dekat. Maksudnya kalau dia sedar tu duduk tu lebih dekat, maka dia tak kena sujud sahwi, dia tak perlu sujud sahwi. Au kana nisbatuhu ilaihima 'ala as-sawa', ataupun nisbah kepada kedua-duanya tu di antara duduk dan juga qiyam tadi tu sama. Maksudnya tak sampai lagi hak qiyam dan masih lagi tak sampai hak qiyam lah, di antara ya baina-baina. Maka dibolehkan juga. Tidak perlulah sujud sahwi. Fala yasjud, tak perlu sujud. Baik, au kana nisbatuhu ilaihima 'ala sawa, ataupun nisbah kepada berdiri ataupun kepada duduk tadi itu adalah sama kan. Fala yasjud, maka tidak perlu sujud. Likil lati ma fa'alahu hina izin. Kerana apa? Kerana pada sedikitnya yang dilakukan ketika itu. Sedikit maksudnya perbuatan dia bangun tadi sikit baru. Daripada sujud sikit saja. Maka boleh untuk dia ni buat tasyahud awal. Tak perlu sujud sahwi lah.
fala yasjudu sujud sahwi tadi. Tidak perlu dia sujud sahwi. Boleh kerana apa? Dikillati ma fa'alahu hina izin. Kerana sedikitnya perbuatan yang dilakukan pada ketika itu. Wa ila hadza asyara sahibudz zubat. Maka kepada masalah ini telah mensyarahkanlah pengarang Zubat tu Syekh Ibn Ruslan. Dia sebut apa dah? Biqaulihi wa'aidun qablan tisabi yundabu wa'aidun qablan tisabi yundabu sujuduhu lil qiyami aqrabu. Maka dari batas Zubat sebab apa dia? Wa'aidun, maka bagi orang yang kembali itu qablan tisabi, sebelum daripada tegak dah dia kembali, maksudnya dia sujud, bangun dan dia kembali tu, dia baru teringat. Okey, dia nak kembali tu dah qablan tisabi, sebelum daripada tegak lagi. Nampak tak? Dia separuh baru. Maksudnya bukan hak ni dah, hak sini baru. Baru nak kembali. Maka yundabus sujudu, maka disunatkan untuk sujud. Sujuduhu lil qiyami aqrabu. Disunatkan untuk sujud tu pada apabila sekiranya hampir kepada hak berdiri itu lebih dekat. Apa? Kalau hak berdiri itu jauh, maksudnya lebih dekatnya hak qu'ud tu, hak duduk, maka tidak disunatkan untuk sujud lah, sebab dia boleh terus buat tasyahud awal tadi tu. Kalau hak yang dekat, dekat pada duduk. Kalau dekat pada berdiri, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Boleh setakat ni? Boleh ke? Baik. Wa hadza kulluhu idza kana imaman aw munfaridan. Dan ini semua apabila kita ni adalah dia ni apabila dia ni imam ataupun dia ni semaya seorang diri. Nampak? Bila dia imam ataupun dia semaya seorang diri, maka inilah situasi dia. Boleh berlaku kepada imam sahaja, bukan makmum. Masalah makmum dia akan terangkan di bawah. Imam dengan orang yang solat seorang diri, maka ini adalah situasi dia. Maka disebut pula masalah tentang makmum pula. Wa amma idza kana ma'muman. Adapun sekiranya adalah dia tu seorang makmum, fa fihi tafsilun, maka ada padanya itu tafsir. Ada gambaranlah. Taratan yatrubuhu nasiyan. Ini tafsir. Gambaran dia bagi apa? Taratan yatrubuhu nasiyan. Kadang-kadang ni makmum ni dia tertinggal sebab lupa. Dia tertinggal sebab lupa. Pada dia ni makmum, dia ni duduk belakang. Wataratan yatrubuhu amidan. Kadang-kadang juga dia ni tertinggal sebab sengaja. Ni dia panggil tafsir dulu. Secara secara gambarannya, maksudnya bagi kadang-kadang ni makmum ni boleh jadi dua situasi. Pertama, dia tertinggal tadi tu sebab nasian, yang kedua sebab amidan. Fa in tarakahu nasiyan, maka baru dia sebut lagu mana situasi bagi orang yang nasian tadi tu. Orang yang lupa tadi tu. Ada wujuban di mutaba'ati imamihi. Maka sekiranya dia tinggal sebab dia lupa, bagi seorang makmum ada wujuban di mutaba'ati imamihi, maka wajib dia turun ikut imam. Boleh? Okey, kita nak dua orang demo. Okey. Ustaz Munadir. Jadi email boleh? Anak ada belakang. Ginilah situasi yang mudah. Imam, makmum. Kita buat dengan tangan ginilah, mudah sikit lah. Okey. Imam daripada sujud, ni rakaat yang kedua. Dia pun bangun tasyahud awal. Mana tasyahud awal tu? Okey, dia bangun tasyahud awal lah, bukan qiyam ni, tasyahud awal. Okey. Makmum tadi tu terus bangun dah. Faham tak? Makmum tadi tu dah lebih
kepala dia tu duduk tengok ni. Tu tasawuf bau balik Sinai jadi banyak. Dia tak ingat. Jadi terus bangun. Jadi macam mana ni makmum yang bangun tadi? Tak. Dia sebut kepada dia, maka wajib untuk dia turun imam. Maksudnya untuk dia duduk balik. Boleh? Wajib untuk dia duduk balik. Fa illam ya'ud amidan aliman. Kalau dia tadi itu turun, kalau dia tadi itu lam ya'ud, kalau dia tadi itu tidak turun dalam keadaan dia ni amidan, dia sengaja dan dia ni lagi dia ni tahu. Tak, maka apa dia? Batalat solat. Batal solat dia. Dah, dia belajar dah, kena turun ni. Tapi tak si turun juga. Kelaking orang kata. Kita kata maka batal solat dia. Nah. Boleh. Batal solat tadi tu sekiranya apa, ada poin dia. Illam yanwil mufaraqah. Batal sekiranya dia ni tak niat mufaraqah. Maksudnya dia ada trik lagi. Lagu mana tak suri batal? Kena niat mufaraqah daripada imam. Kalau dia terus dalam keadaan lagu tu, maka perbuatan lagi haram, lagi batal. Kan? Sebab dia dah tahu dah, dia amidan, aliman, tapi tetap juga dia marah, batalat solat tu. Tu maksudnya kalau dia nak lari daripada batal tadi tu, kena niat mufaraqah. Boleh? Baik. Wa in tarakahu amidan. Ini situasi yang kedua pula. Bagi orang yang pula dak makmum yang mana dia tinggal tapi dia sengaja. Tadi nasian yang lupa. Tak. Dia lupa. Tadi situasi yang lupa, cuma dia kait pula dengan amidan aliman, kan? Maka batal. Okey. Wa in tarakahu amidan la yajibu alaihi audu. Maksudnya dia ni bangun dalam keadaan dia ni tahu dah. Ana memang tak saya buat sunat abad. Ana macam apa? Contohnya dia panggil apa? Allergic sikit. Kalau buat sunat-sunat abad antara gatal-gatal. Jadi anak tak nak buatlah, anak tak nak mufaraqah dengan imam. Jadi pada perbahasan sunat abad ni sahabat kena ingat. Bila sunat abad dia ada perkara yang mana mufaraqah pada buat dan mufaraqah dia ada situasi yang mana mufaraqah pada buat dan mufaraqah pada tinggal. Ada juga mufaraqah tahu dia. Mufaraqah pula dah. Muafiq. Mufaraqah ni bercerai. Dah. Muafaqah. Muafaqah pada buat dengan pada tinggal. Jadi cuma untuk situasi tasyahud awal ni dia tidak mufaraqah pada buat tapi mufaraqah lagi muafiq. Tidak muafiq pada buat tapi muafiq pada tinggal. Tinggal apa? Tinggal imam. Okey, mudah ya. Sipir dia tulis kan? Kita tulis sikit boleh tak? Ni sahabat kena ingat siapa mati boleh? Masalah ni kalau sahabat ingat sipir ni siapa mati, insya-Allah dia tak main, dia tak semabur. Boleh ya? Tahu semabur. Dia tak pening lah. Boleh. Kita tulis sikit. Okey. Situasinya okey. Makmum tu sana tak boleh. Cakar putih sikit. Okey. Makmum ni wajib ikut ke wajib tinggal? Sekiranya imam ni buat, boleh? Makmum ni tajuk dia. Wajib ikut atau tinggal? Tak payah ikut lah. Wajib buat. Wajib buat atau tinggal. Sekiranya imam tak. Okey. Dia ada 4 benda yang mana terjadi dalam sunat-sunat agama. Contoh pertama, kita buat dulu ni. Sini buat. Boleh. Okey, pertama
pada masalah kunut. Kunut, itu dia. Yang kedua, sujud tilawah. Yang ketiga, sujud sahwi. Sampai ingat tu. Tak kena syarah pada sikit Clear tak Pak? Yang ketiga baru tasyahud. Tasyahud awal. Susah kecil. Okey. Belakang nampak kan? Nampak dia? Okey, ni kunut, sujud tilawah, sujud sahwi, tasyahud awal. Boleh. 4 masalah ni kena kecap betul-betul. Okey. Kalau situasi makmum ni wajib buat ataupun wajib tinggal sekiranya imam ni, sekiranya imam ni buat. Ni bagi makmum ni. Okey, dan ni imam dia buat. Dah. Kita tulis tu. Okey. Ni bukan jawab biasa dah naik belakang. Baik, pertama, jika imam buat, maka bagi makmum situasi dia kunut dulu. Yang pertama kunut. Kalau imam buat, maka bagi makmum itu apa dia? Sama ada dia nak ikut ataupun nak tinggal, tak ada masalah. Boleh. Imam buat, maka makmum nak buat juga salat sunat doa kunut. Tak ada masalah. Ataupun makmum ni tinggal, kunut, maka tak apa juga. Dia nak buat ataupun nak ikut pada kunut. Boleh. Sebab kita ni kalau kita duduk di masjid, dia kadang-kadang dia ada mazhab yang mana tak ada kunut, betul tak? Jadi sahabat boleh je nak baca doa kunut. Nanti kita bahas pada bab kunut, ada dia panggil lafaz-lafaz yang warid yang wajib baca. Maksudnya baca sebentar sajalah, tak perlu angkat tangan sebab sunat angkat tangan. Berdiri sebentar baca lafaz tu, lepas tu baru kita sujud balik. Boleh. Sebab biasanya pernah satu ketika tu bila kita bangun terakak kunut, ni pernah berlaku pada diri anda sendiri lah. Semaya di masjid tak silap anak di ni Qasir Bukhari. Kita solat biasa lah, lepas tu kita pakat kunut. Sebab tak imam tu dia tak buat kunut. Jadi dengan keadaan tu makmum dia tu yang duduk tepi kita tu dia mari pula kat kita. Dia mari, dia pun tegur, baca doa apa tadi kata. Dia marah. Jadi kita nak elokkan daripada timbul fitnah dan sebagainya ni. Jadi bila makmum ni buat, maka tak wajib pada kita buat. Tak. Bila makmum tinggal, maka tak wajib pada kita untuk tinggal juga. Boleh? Okey, situasi yang kedua pada sujud tilawah. Bila makmum ni buat sujud tilawah, maka wajib bagi kita ni untuk buat sujud tilawah. Boleh? Kalau makmum ni tinggal sujud tilawah, maka wajib kepada kita tinggal. Kena ikut satu persatu. Makmum, imam, tak ada. Kalau imam ni buat sujud tilawah, maka wajib kepada makmum tu buat. Kalau imam tu tinggal sujud tilawah, maka wajib tinggal juga. Boleh. Okey, pada sujud sahwi. Ni tasyahud awal dah. Okey, pada sujud sahwi, kalau imam tu buat sujud sahwi, makmum wajib. Sahabat jawab, wajib buat. Okey, kalau makmum tu tinggal, jadi makmum wajib. Jawab dia. Ya, boleh buat. Maksudnya tidak wajib untuk buat. Faham ke tak ni? Sahabat apa ke? Tak faham ini. Okey, mula gini. Makmum buat, maka tidak wajib untuk kita. Makmum buat. Contoh kalau kita katakan ni sujud sahwi. Makmum buat sujud sahwi. Imam buat sujud sahwi. Baca tak faham pun tukar makmum dengan imam. Baik, imam buat sujud sahwi, maka kita ni duduk belakang imam, kita makmum. Jadi
wajib kepada kita kena muafakat dengan imam, kena buat juga sujud sahwi berikut. Boleh. Tapi kalau makmum tinggal, tak wajib untuk muafakat. Maksudnya tak wajib muafakat ke mana? Imam tinggal, tak wajib kepada makmum tadi tu muafakat. Maksudnya boleh dia nak buat, boleh dia nak tinggal. Sebab apa? Sebab kemungkinan imam tadi tu disebut pada dia je. Kita tak tahu sunat-sunat apa dia yang ditinggal, betul tak? Jadi kita makmum ni tengok imam tiba-tiba sujud sahwi. Tak. Imam buat sujud sahwi. Boleh. Jadi wajib kepada kita untuk buat juga sujud sahwi. Tapi kalau imam tinggal sujud sahwi, tapi disebut kepada kita, disebut kepada kita tak ada benda-benda yang kita tertinggal, dan kita nak buat sunat sebab kita belajar ni kan. Jadi boleh kepada kita walaupun imam tinggal, kita nak buat boleh. Boleh kan? Maksudnya sini tak kepada dia, tak muafakat pada ikut. Boleh kan? Angguk-angguk dulu, angguk. Okay. Baik. Yang ketiga, tasyahud awal. Kita dah bahas tadi tu. Tasyahud awal kalau imam tak buat, kita apa jawapan dia? Imam buat, kita apa dia? Tak wajib pada ikut. Dia tak wajib ikut pada buat. Maksudnya kalau imam buat, okay. Kalau imam buat tasyahud awal tadi tu, maka makmum tadi tu boleh kalau dia nak buat lah. Faham? Faham ke tak? Okey, ginilah. Yang mudah nak dobit ni gini. Kalau raib ni dia panggil wajib ikut. Muafakat imam. Wajib ikut lah ataupun muafakat dengan imam. Kalau dobit kepada pakuh ni adalah tak wajib ikut. Itu dobit tu. Ya akan nampak sikit. Maksudnya dia ni makmum, imam dia buat tasyahud awal, maka bagi makmum tak wajib buat lah. Tak wajib ikut imam tadi tu. Kalau imam buat, biar tak apa, tak ada masalah kalau imam buat tasyahud awal, tapi dia tak sih. Sebab tu masalah tadi tu, nampak tak? Imam buat tapi dia tak sih buat. Nampak tak? Kita duduk mana dah tadi? Wa in tarakahu amidan tu kan? Ada. Sekiranya makmum ni tinggal dengan sengaja. Maksudnya la yajibu alaihi audan. Tidak wajib baginya nak kembali. Sebab apa? Sebab dia tahu dah benda tu. Kan? Maka tidak wajib untuk dia kembali. Jadi imam buat tapi dia nak tinggal, boleh ke tak? Boleh lah. Sebab tak wajib untuk dia ikut. Sebab tu dia kata tak wajib untuk dia kembali. Bal sunnat, bal yasun, tapi sunat sahaja. Maksudnya tak batal solat dia tadi tu. Sebab disebut pada dia tu dia tak boleh buat sunat-sunat apa ni. Lihat. Boleh kan? Boleh ke tak ni? Ni kena ingat sampai mati dah. Baik. Siapa dia sahabat tak faham situasi ni? Cuba kat tanya. Kalau kat dia. Kalau tak faham tanya sahabat lain lah, tanya sahabat faham lah. Wa in tarakahu amidan la yajibu alaihi audu. Sekiranya dia tu tinggal dengan sengaja, maka tak wajib baginya tu untuk kembali. Bal yasun. Bahkan dia ni sunat sahaja. Maksudnya tak batal. Okey. Wa qad nazzama zalika sahibut tubad ma'a zawaidiha biqaulihi. Maka disebut dalam mata Zubat ni, wa man nasi tashahhudu, wa man nasi tashahhuda muqaddama wa ada ba'dal intisabi haruma. Baik. Bagi waman nasi, dan siapa yang dia ni lupa ataupun dia ni tinggal tasyahud awal tadi tu. Muqaddamah tu adalah tasyahud awal lah. Muqaddamah tu awal. Siapa yang tinggal tasyahud awal, wa ada ba'dan tisabi haruma,
dan dia kembali selepas daripada tegak. Maksudnya dia tinggal tasyahud awal dan dia kembali tu, dia turun mula, dia turun kembali setelah daripada tegak. Maksudnya dia tu keadaan qiyam dah. Maka haram bagi dia untuk kembali. Boleh? Sebab apa? Ni bait ni dia himpunkan perbahasan kita tadi lah. Boleh tak? Dia himpunkan perbahasan kita. Cuma ni bagi situasi orang yang solat seorang diri lah. Wa man nasiya tasyahhuda muqaddama wa ada ba'dal tisabi harum. Wajahilut tahrimi aw nasin fala yubtilu auduhu wa illa abtala. Dan sekiranya orang yang jahil itu, orang yang jahil pengharaman dia tu aw nasin fala yubtilu. Dan sekiranya orang yang jahil pengharaman ataupun orang yang lupa, maka tidak fala yubtilu, maka tidak batal, tidak membatalkan auduhu, kembalinya itu. Sebab apa? Sebab dia ni jahil ataupun dia lupa. Wa illa abtala. Wa illa tu, wa illa jika dia ni tak buat dalam keadaan jahil. Maksudnya dia ni amidan ataupun aliman lah, dia ni tahu. Lagi dia ni sengaja, abtala, maka batal. Boleh. Wa illa situ tu, wa illa kena kepada orang yang amidan wa aliman tu. Lakin ala ma'mumi hatman yarji'u. Okey, dua bit atas tadi tu dia pergi kepada orang yang solat secara fardu, seorang. Ada puak ni kepada makmum pula. Lakin ala al-ma'mumi hatman yarji'u, tetapi ke atas makmum pula hatman yarji'u, maka wajib kepada dia ni kembali. Kepada mana? Ila julusil imami yatbi'u, kepada duduknya imam tadi tu, kepada kembali untuk ikut imam. Boleh? Sebab dia disebut kepada makmum. In kana nasiyan, sekiranya dia ni terlupa, ma'a ta'ammudu, berserta dengan dia ni sengaja, ta'ammudu qiyamihi, berserta ni dia sengaja, berserta dengan dia sengaja, dia lupa berserta dengan dia sengaja, qiyamihi, dia berdiri. Dia lupa dia sengaja, lepas tu dia berdiri tadi tu. Perbuatan berdiri tu dia lupa dan sengaja. Yusannu audul muqtadi. Maka sunat sahaja untuk dia kembali. Boleh? Kembali kepada orang yang dia ikut tadi tu, al-muqtadi. Boleh kan? Jadi perbahasan sama dengan atas, cuma disusun dah lebih. Baik, Ustaz sebelah. Berapa ni? Wa idza taraka al-imamu tashahhuda, jika meninggalkan oleh imam itu tasyahud. Ini imam pula tinggal. Ini situasi bagi imam pula. Fala yajuzu lil ma'mum fi'luhu, maka tidak harus ataupun tidak wajib. Maksudnya tak boleh lah lil ma'mum fi'luhu, untuk melakukan tasyahud tadi tu. Dia serupa dengan masalah ni, betul tak? Okey, jadi imam tertinggal, imam tinggal, maka makmum kenapa? Kena ikut, wajib pada ikut imam. Tak boleh makmum tadi tu nak melakukan sujud tasyahud awal. Nampak? Sebab tu tadi ra'i tu maksudnya wajib pada ikut. Bila imam tinggal, wajib bagi makmum kena tinggal juga. Nampak? Kalau makmum buat tasyahud awal, maka tak apa. Dia nak buat boleh, dia tak boleh buat pun tak apa. Boleh? Itu maksud patuh tadi tu. Dia kembali kepada sipit tu juga. Wa idza taraka al-imamu tashahhuda fala yajuzu lil ma'mumi fi'luhu fa in fa'alahu 'amidan 'aliman. Andai kata kalau dia ni makmum tadi tu dia buat juga 'amidan 'aliman, dia buat tu dengan keadaan dia sengaja lagi dia tahu, batalat solatuhu, maka batal solat dia tadi. Sebab dia tahu dah perkara ni bila imam buat, maksudnya imam tinggal maka wajib dia tinggal. Tapi dia buat juga maka batal lah sembahyang dia.
Wa idza tarakatul imamu, dan apabila meninggalkan imam itu meninggalkan tasyahud oleh imam, wasala ila al-haddil qiyam, dan apa dia, dan telah sampai pada hak qiyam, wa'ada ilaihi, dan kembali imam itu kepada tasyahud. Ni masalah hak mudah je ni. Okey, pertamanya dia kata apabila imam tu tinggal tasyahud awal dan imam tadi tu telah sampai kepada hak qiyam dah, bangun berdiri dah, wa'ada ilaihi, dan imam pun turun pula. Nampak? Cuma hak ni kena berlaku sikit boleh ke? Siapa yang nak berlaku? Tak ada biar nak request ni. Tak boleh tanya. Boleh? Okey, kita nak 3 orang, boleh tak? Boleh? Okey, ni betul ni kena berlaku. Okey. Wa idza tarakatul imamu wasala ila al-haddil qiyami wa ada ilahi. Imam ni dia tinggal tasyahud. Dia tinggal tasyahud daripada sujud, dia pun bangun. Dia bangun pada hak qiyam dah. Baca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Imam naik ke rakaat ketiga. Lepas tu dia pun baru teringat, perut dia turun. Perut dah. Lantas dia pun turun. Lepas tu dia pun wa'ada ilahi, dia kembali. Ayat tasyahudah tu kembali kepada tasyahud tadi tu, kepada duduk tasyahud awal tu. Lam ya'ud al-ma'mum. Tidak boleh ikut makmum ni. Boleh. Lianna al-imama, kerana imam itu sama ada apa dia? Imma nasin au jahilin. Sama ada imam itu lupa ataupun imam itu jahil. Fala yuwafiquhu fil khata'. Maka tidak boleh makmum tadi tu ikut pada kesalahan imam tadi tu. Okey, situasi dia lagu ni. Kita nak tunjuk gambar dia lah ni, mesti sahabat tak berheran. 3 orang. Boleh? Sahabat Bukhari boleh? Okey. Sahabat Bukhari duduk sini mata. Boleh? Start dia tak? Start. Start baik apa? Start baik sini. Saat ni saat lagi. Cepat-cepat saya jadi imam. Imam patut kita nak 2 orang makmum lagi. Cepat-cepat kita nak pergi kuliah. Cepat sabar lagi. Dia malu pada buat perkara yang baik, boleh pahala belakang ni sahabat. Nah, baik. Situasi yang pertama, okey, imam makmum 2 orang belakang. Saya lagi. Subhanallah. Al-imamuna. Baik. Kita tak apa. Lah ni dua-dua duduk. Semua duduk. Okey, maksudnya duduk ni maksudnya dia bangun daripada sujud boleh. Nak pergi kepada rakaat yang ketiga. Okey, imam pun Allahu Akbar, imam bangun. Okey, situasi yang pertama, imam bangun, okey. Seorang makmum dia sedar bahawa perbuatan imam sebenarnya imam silap ni. Imam kena tasyahud awal. Tapi ni makmum A, Ustaz Bukhari makmum B. Okey. Ustaz Bukhari dia tahu. Maka Ustaz Syurah tak tahu, Ustaz Syurah bangun juga. Bangun juga. Ustaz Syurah bangun juga. Ni bagi makmum yang dia tak tahu, dia ikut imam dia. Okey, ni makmum tahu. Jadi makmum tahu ni, dia pun tegur subhanallah. Lepas tu imam pun turun. Kata imam. Subhanallah. Okey, ni situasi dia. Nampak dia? Okey, kita pergi pula ke mana? Okey, stay mata dia. Mata nak baca mata ni. Okey, wa idza tarakta ma'mum. Okey, makmum tinggal wasala ila al-hadil qiyam. Okey. Makmum tu telah bangun dah tak dia dah. Pada hak qiyam betul tak? Lam ya'ud al-ma'mum. Jadi yang mana qiyam tadi tu? Ni, maksudnya Ustaz Syurah lah. Ustaz Syurah bangun juga dia. Jadi Ustaz Syurah duduk posisi qiyam. Jadi tak perlu dah dia nak turun ikut makmum. Sebab perbuatan makmum tadi perbuatan imam tadi salah. Betul tak?
Tak boleh sebab dia telah mencapai hak qiyam dah. Sahabat terbangun mulai. Okey, Ustaz Pan ni telah capai hak qiyam dah. Nampak tak? Okey, Ustaz Pan pun dah Ustaz Bukhari tegur, subhanallah, dia pun duduklah. Jadi Ustaz Syurah dia tahu perbuatan Ustaz imam kita ni adalah perbuatan yang haram, tak boleh buat sebab dia telah mencapai hak qiyam. Tapi imam duduk juga. Tak, imam duduk juga baca, jadi Ustaz Syurah jangan ikut. Dan bagian tu stay je, jangan ikut. Kena tunggu nanti dia akhiratnya. Kena au yang taziru fil qiyamah. Tunggu pada qiyam dia. Tapi yang duduk tadi wajib dia bangun walaupun dia tegur subhanallah. Boleh? Ustaz Bukhari okey, duduk. Okey. Dia baca at-tasyahud awal, baca tahiyat awal. Jadi yang duduk tadi ni wajib walaupun dia tegur subhanallah, dia wajib bangun dah. Tegur subhanallah patut bangun. Dia bangun. Jadi nampak tak perbezaan di sini? Kan? Jadi kita kena tunggu siapa imam habis baca dia bangun, kita stay sini. Sebab kalau Ustaz Bukhari stay situ tadi, dia seolah-olah dia tahu dah perbuatan imam tu tak disalah. Jadi dia ikut imam. Jadi batal juga solat dia. Boleh? Tapi siapa imam? Sebab apa? Dah imam kena tegur subhanallah, tiba-tiba makmum belakang bangun dah. Subhanallah, dia pun duduk kat belakang, bangun belakang. Hak tegur tu je bangun dia. Okay. Boleh faham dah sahabat? Okey, boleh masuk masa tu. Maksudnya yang mana berdiri stay berdiri, yang mana duduk tadi tu tapi teringat tapi tak tegur terus bangun lagi. Okey, kita pergi sasa. Ni dia nampak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelah. Wa idza tarakatul imamu wasala ila hadil qiyam. Apabila imam tu dia tertinggal tasyahud awal sehingga mana sampai pada hak qiyam tadi, dia bangun. Wa ada ilahi, orang pun tegur belakang dia subhanallah, dia pun duduk pula. Ai tasyahud tadi lah, duduk tasyahud. Lam ya'u al makmum. Makmum yang bangun bersama dengan dia jangan duduk. Tak. Dan lianna al imamu, kerana imam itu imma nasyan, sama ada dia lupa ataupun dia jahil. Boleh tak? Imam cakap ustaz bahak itu dia belajar dah, dia lupa. Tiba-tiba ada orang subhanallah belakang dia pun duduk. Ataupun dia memang tak tahu, tak boleh duduk. Sebab dia telah mencapai hak qiyam. Fala yuwafiqatu fil khata. Maka tidak boleh kita makmum ni nak ikut pada perkara yang salah pada imam. Wa imma amidan, dan sama ada imam tu sengaja turun. Imam ni tahu dah benar salah tapi dia sengaja turun. Fasolatuhu batilah. Maka batal solat imam tadi. Boleh? Maksudnya imam tadi tu dia tahu dah perbuatan tadi tu anak belajar tu ni moga okey ada orang tegur subhanallah belakang dia kan. Ni Ustaz Bukhari tegur subhanallah. Lepas tu imam pun daripada bangun dia pun kalau anak turun ni batal semaya. Kalau anak turun ni tak boleh anak turun sebab anak telah mencapai hak qiyam. Maka dia pun turun juga dengan sengaja. Dengan keadaan dia tahu, maka batal semaya dia. Maksudnya ustaz berhaki walaupun jadi imam dia tegur subhanallah sebab entah dah capai hak qiyam dah. Tak perlu dah duduk. Teruskan dia bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Al-Qur'an gua rakaat ketiga dah. Terus gitu. Boleh? Yang makmum yang tegur tadi tu boleh bangun dah. Sebab isyarat kepada tegur tadi tu ya. Lepas tu bangun. Boleh? Baik. Fa in adal ma'mun amidan aliman batalat salatuhu. Jika apa ni? Tu bawah dah. Ni wa imma amidan tadi kan. Sama ada imam tadi sengaja turun fa salatuhu batilah. Maka solat imam tadi tu batal. Dan bal yufariqatu bin niyah. Bahkan hendaklah bagi dia tu dia panggil apa? Mufaraqah dengan niat. Ni bagi situasi makmum. Jadi makmum yang tengok tadi tu, imam tu sengaja tahu dah. Ni situasi yang boleh option yang boleh dibuat oleh makmum. Pertamanya dia boleh boleh mufaraqah dengan niat ataupun dia yang taziru fil qiyam ataupun dia tunggu pada hak qiyam tadi dah. Dua orang makmum tadi tunggu je. Imam habis tasyahud dia baca tahiyat dia pun bangun sebab imam tak tahu. Dia baca dia pun bangun, tak ada masalah. Ataupun dia tengok imam ni nampak salah ni sebab perbuatan imam tu dia tahu. Lepas tu dia pula tahu imam tu belajar pasal God ni dah. Tapi imam buat juga dengan sengaja. Dia pun fikir imam
dia sengaja buat ni. Maka dia nak niat mufaraqah, selamatlah dia. Tak ada masalah. Sebab tak boleh kita nak menanggung, kita nak ikut kepada orang yang salah. Betul tak? Dia kata dah tadi fala yuwafiqatu fil khata. Tak boleh kita nak ikut imam yang salah. Nah. Ataupun au yang tanziruh ataupun dia ni tunggu imam tadi tu qiyam. Dah. Cuma tunggu imam qiyam ni pada situasi imam yang tidak sengaja ajalah. Dah. Yang tidak sengaja. Okey, fa in ada al-ma'mum. Jika kembali makmum tu amidan aliman, makmum tu kembali. Ni Ustaz Syurah tadi, Ustaz Syurah. Dia bangun, dah. Dia orang yang bangun, fa in ada makmun amidan aliman. Dia tu kembali, dia pun duduk. Dia nampak imam duduk, dia pun duduk pula. Dengan keadaan dia tahu, belajar dah kita tak boleh duduk ni, imam duduk lagi mana dia nak buat? Duduk juga sikoh pada imam. Dah. Dia pun duduk juga dengan keadaan dia tahu, dia sengaja batalat solatuhul ma'mum tadi. Situasi Ustaz Syurah tadi. Kalau dia stay je berdiri, kalau dia duduk juga, maka batal solat dia. Sebab dia tahu bahawa kalau dia ikut imam, dia tahu imam tu salah dah buat, dia pun ikut pula. Ada batal solat. Au nasiyan, au jahilan fala. Ataupun imam tadi tu lupa. Makmum tu lupa ataupun jahil, maka tidak batal. Macam Ustaz Syurah tadi kan, dia tak tahu makmum duduk. Yang kedua tu tak boleh sebenarnya makmum duduk sebab makmum dah sampai hak qiyam. Tapi dia duduk juga ikut makmum dengan sebab dia ni tak tahu ataupun dia jahil, maka tidak batal solat. Yang batal solat tadi sebab dia tahu perbuatan makmum ni salah, dia pun ikut turut makmum juga, maka salah sama salah. Maka batal solat makmum tadi. Wa kadza law qama al-ma'mum taraka al-tashahhuda awal. Wa kadza law qama al-imamu taraka tashahhud al-awal. Dan demikian lagi kalau berdirinya makmum itu berdirinya imam dan tinggal tasyahud awal. Maksudnya situasi lagi kalau imam tu berdiri, dia tinggal tasyahud awal, summa ada qoblal qiyami makmum. Kemudian imam tadi tu dia kembali, maksudnya dia kembali, dia duduk sebelum berdirinya makmum belakang dia tu. Maka haruma 'alal ma'mum istimrarul qu'ud. Boleh. Ni situasi bagi Ustaz Bukhari pula. Nampak? Okey, situasi Ustaz Bukhari tadi, Ustaz Bukhari duduk belakang kan. Ustaz Bukhari tu gerak, subhanallah. Jadi makmum pun kembali. Nampak? Summa ada qoblal qiyami makmum. Imam tadi tu kembali sebelum daripada berdirinya makmum. Ustaz Bahaki pun bangun. Ustaz Bahaki bangun. Ustaz Bahaki tak ingatlah, dia pun bangun. Lepas tu Ustaz Bukhari belakang tegur, subhanallah. Dia pun duduk. Jadi situasi Ustaz Bukhari yang duduk tadi tu harama 'alal ma'mum, makmum yang duduk tu lah istimrar qu'ud. Duduk dah, boleh. Macam Ustaz Bukhari tadi, dia kena bangun lalu. Apa? Lepas dia tegur subhanallah tu, dia bangun lalu. Tak boleh dia nak duduk bersama dengan imam. Bal yajibu 'alaihi al-qiyam. Bahkan wajib ke atas makmum tadi tu bangun. Bimujarradi wusulil imam, dengan semata-mata itu dengan sehingga mana sampainya imam itu ilal haddil qiyam. Maksudnya tak boleh dia nak stay duduk sehingga mana? Sehingga mana? Maksudnya tak boleh stay duduk ni, kena bangunlah. Dia kena bangun sehingga imam ni bangun kembali dah pada hak qiyam. Boleh kembali pada rakaat ketiga. Maksudnya dua-dua khulasanya dua-dua akan berdirilah, akan tunggu imam. Situasinya harianya tak boleh yang duduk tu stay duduk, yang bangun tu nak duduk. Nampak tak? Jadi kita dah kaedah ya, sebab imam tadi tu kesilapan dah berlaku pada imam. Imam pergi duduk dengan keadaan dia tu pada hak berdiri tapi dia duduk. Jadi yang bangun stay je tunggu imam bangun. Yang duduk kena bangun. Boleh? Wajib, fardhu kena bangun terus. Tak boleh dia tunggu sampai imam habis tasyahud baru dia nak bangun sekali dengan imam, tak boleh. Sebab kita tahu perbuatan imam tadi tu silap. Boleh kan? Bal yajibu 'alaihi al-qiyam, maka wajib kepada makmum Ustaz Bukhari itu kena bangun. Bi mujarradi wusulil imam ila al-hadil qiyam.
Sehingga sampailah imam itu pada hak qiyam. Barulah imam pun naik rakaat ketiga. Summa lahu antadharuhu an ayyantadiruhu. Kemudian dibolehkanlah, dibolehkan kepada bagi makmum itu untuk tunggu imam sehingga berdiri. Boleh imam makmum dua itu tunggu imam baca itulah at-tahiyat main lama pula at-tahiyat boleh. Dalam buat tu perbuatan yang salah dah. Pada at-tahiyat tadi tu. Nyanyi ke makmum duduk belakang. Sebab apa dia? Dia kaitkan dengan hamlan ala annahu ma'dzurun fil audi. Maka menanggunglah ke atas annahu imam tadi tu ma'dzur, iaitu kerana dia uzur, dia dijahil, tak tahu ataupun lupa pada duduk. Jadi tanggung pada imam tadi tu sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia duduk juga, maka batal solat dia. Tapi kalau dia tak tahu, dia duduk, tak ada masalah sebab tanggung atas dia lupa tadi. Walahu an yufariqatu bin niyah. Dan dibolehkan juga bagi makmum tadi tu nak mufaraqah daripada imam dengan niat tu. Boleh? Nampak tak? Buat contoh tadi tu nampak sikit dia lagu mana tak situasi dia. Terima kasih tu panggil apa ni? Pelakon-pelakon kita. Baik. Boleh lagi ke sahabat? Siapa boleh lagi dia kata? Okey dah bagus bila waktu kuliah dah. Jadi sahabat-sahabat siap-siap pula deh waktu kuliah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu boleh? Kita berhenti setakat tu dulu. Esok pagi ada satu lagi kelas. Esok pagi ada satu lagi kelas insya-Allah. Kita habiskan semua lah, ada lagi berbaki 5 malam. Sebentar ya. Mungkin kita baca laju-laju sikit esok insya-Allah. Kami nak bagi daki abad tu ada contoh-contoh sikit dah. Sebab benda ni perkara yang biasa kita berlaku deh. Jadi dia kena tunjukkan contoh-contoh sikit. Jadi pada bab yang pertama kita ada berapa fasa? Kita ada 4 fasa, betul tak? Kita masuk ke fasa pertama pada contoh yang pertama, tasyahud awal. Dia ada contoh yang kedua pada perbahasan yang pertama iaitu tarkul qunut. Tinggalkan qunut pula lagi mana. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kelas seterusnya lah, itu pagi esok, dan akan khatam juga lah pagi esok insya-Allah. Boleh dah sahabat-sahabat? Boleh. Jadi itulah. Itu sahajalah daripada Ana. Minta maaf kalau ada kuliah ada silap apa-apa dia. Kalau ada soalan boleh tulis lah. Boleh tulis. Boleh bagi nanti esok kita cuba jawab lah kalau sempat. Jadi sahabat-sahabat boleh murajaah juga dengan sahabat-sahabat yang lain dah. Ilmu yang kita dapat ni mudah-mudahan kita dapat sampaikan juga niat supaya Allah Ta'ala bagi futuhat pada kita, biar kita boleh sampai kepada orang lain. Sebab ilmu ni penting. Kadang-kadang orang yang awam, adik-beradik kita ni tak tahu berkenaan dengan ni. Jadi kita kena sampaikan lah. Yang penting kita belajar dulu. Niat nak sampaikan, insya-Allah Allah Ta'ala permudahkan. Jadi itu sajalah daripada Ana. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah yang dua itu daripada diri Ana sendiri. Hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.